PKR perkuat sokongan Perikatan Nasional. MP Pembangkang diugut sebelum persidangan Parlimen. Muhyiddin yakin masih punyai sokongan majoriti. Pembangkang tidak mampu jatuhkan Muhyiddin, kata Tun M. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menerima akuan bersumpah daripada dua ahli Parlimen PKR yang membuat keputusan meninggalkan parti itu bagi menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Menurut Muhyiddin, dua ahli Parlimen berkenaan ialah ahli Parlimen Julau, Larry Seng Wei Shin dan ahli Parlimen Tebrau, Stephen Chong Xiao Yun. Hari ini saya menerima akuan bersumpah daripada dua ahli Parlimen Pembangkang yang menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Alhamdulillah, sokongan ini tentunya akan mengukuhkan lagi Kerajaan Perikatan Nasional dalam usaha dan perancangan untuk mengurus pandemik COVID-19 serta memangkin kebangkitan semula ekonomi negara, katanya yang juga Presiden bersatu dalam satu kenyataan. Muhyiddin berkata, akuan bersumpah itu ditandatangani dan diserahkan kepadanya selepas sesi pemukiman anggota Jemaah Menteri sempena setahun Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya. Terdahulu Seng dilaporkan meletakkan jawatan sebagai pengerusi PKR Sarawak serta kedudukan lain dalam parti itu. Langkah yang sama dikatakan turut diambil oleh Stephen Chong. Perkara itu juga dimaklumkan oleh Hizwan Ahmad yang merupakan setiausaha politik kepada bekas ahli Parlimen PKR Zuraidah Kamarudin. Selepas 1 tahun menilai prestasi kerajaan, hari ini dua ahli Parlimen PKR buat keputusan sokong Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Perikatan Nasional. Tahniah Julau dan Tebrau ke arah kerajaan stabil dan negara yang selamat. Sah Perikatan Nasional untuk semua, untuk rakyat Malaysia, katanya. Sebelum ini, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail berkata, wujud langkah-langkah terancang yang sedang diusahakan pihak-pihak tertentu untuk melemahkan kekuatan wakil rakyat pembangkang termasuk dari kalangan PKR. Ini sedang dilakukan dengan pendekatan ugutan dan umpan habuan, sama ada berkait isu cukai pendapatan, siasatan polis dan SPRM atau melalui tawaran projek dan jawatan dalam GLC, katanya. Menurut Saifuddin, langkah ini berlaku ketika kerajaan sedia ada sudah hilang sokongan majoriti di Parlimen dan sidang Parlimen boleh diadakan sewaktu darurat berkuasa. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Sultan Ahmad Shah pada 24 Februari bertitah, Parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa Perikatan Nasional cuma mengukuhkan kedudukan dengan membawa ahli Parlimen Pembangkang keluar parti sebelum Parlimen bersidang. Beliau yang juga Presiden PKR berkata demikian kerana menyifatkan Perikatan Nasional telah hilang sokongan majoriti. Kalau benar cinta kepada rakyat dan mahu rakyat bangkit bersama Parlimen supaya bersidang dan Kerajaan Perikatan Nasional undur kerana hilang majoriti. Sekarang ini Perikatan Nasional hilang majoriti, maka bergelut mereka beli, upah, ugut sedaya upaya mereka untuk mendapat dukungan sebelum boleh difikirkan untuk Parlimen bersidang. Dan walaupun darurat, gantung Parlimen yang mereka bergegas cuba memujuk, mengugut dan menekan supaya wakil rakyat lompat, katanya menerusi video yang dimuat naik di Facebooknya. Bagaimanapun, Anwar yakin Pembangkang akan tetap kukuh sekiranya sejumlah besar ahli Parlimen tetap setia dengan perjuangan kepada rakyat dan parti masing-masing. Percayalah, sekiranya sejumlah besar seperti mana yang ada di Parlimen masih setia, masih menjaga rakyat, menjaga pembangunan rakyat, menyelesaikan masalah ekonomi, menjaga perpaduan rakyat, saya percaya kita punya perubahan yang sebaiknya. Tambahnya, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan proklamasi darurat bukan langkah untuk terus kekal berkuasa seperti dakwaan sesetengah pihak. Dalam pada itu, Anwar juga mendedahkan didatangi oleh pihak polis beberapa hari yang lepas berhubung suratnya kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berhubung proklamasi darurat sebelum ini. Surat yang telah dipersembahkan kepada baginda pada 19 Januari 2021 turut menggesa agar Parlimen diadakan meskipun dalam tempoh darurat. Saya sendiri beberapa hari lalu didatangi lagi oleh polis walaupun cara baik, cara profesional. Saya ucap terima kasih kepada PDRM kerana mahu mempersoal saya tentang warkah kepada Agong mengenai memohon ihsan dan kebijaksanaan Agong menimbang semula darurat dan mengarah dan menitahkan sidang Parlimen diadakan. Saya tidak ada masalah. Saya beritahu kenapa Parlimen harus bersidang sebab upah atau gaji tidak naik, pengangguran bertambah, pelaburan tidak ada dan menteri-menteri sibuk menjaga kedudukan mereka, ujarnya.
Perisytiharan darurat sama sekali tiada kaitan dengan politik atau untuk membolehkan Muhyiddin Yassin mengekalkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, langkah itu bagi membolehkan isu COVID-19 diuruskan secara berkesan dan segera. Ketika menjelaskan kedudukan sebenar darurat yang diisytiharkan atas perkenan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah atas nasihatnya, Muhyiddin berkata beliau tetap berpegang kepada janji yang darurat akan ditamatkan lebih awal dari 1 Ogos jika pandemik itu berjaya dibendung. Kalau boleh selesai awal dan jawatan kuasa khas bebas yang ditubuhkan kata dah boleh tamat, saya ikut sajalah. Kita pun tak nak selama-lamanya dikongkong oleh peraturan sebegini, katanya dalam wawancara khas bersama Bernama dan beberapa organisasi media sempena setahun beliau menjadi Perdana Menteri di kediamannya di Bukit Damansara. Muhyiddin berkata, melalui ordinan darurat, kerajaan boleh mencadangkan pindaan terhadap beberapa akta atau perkara baru yang ingin dibuat dalam bentuk ordinan tanpa menunggu proses melalui parlimen dan mengambil masa yang lama. Jadi saya sebutkan ini bukan makna darurat itu untuk darurat supaya saya boleh duduk lama jadi Perdana Menteri. Saya pun tak tahu parti mana sekarang yang mempunyai jumlah kerusi lebih besar daripada saya. Dulu adalah contoh cubaan nak tunjukkan tapi tak terbukti. Saya yakin saya mempunyai sokongan yang besar. Saya yakin kedudukan saya ini mengikut perlembagaan sah di sisi undang-undang. Saya tak boleh duduk sebagai Perdana Menteri haram. Saya buat kerja betul. Tu sebabnya. Jadi saya tak bimbang itu. Tapi perisytiharan darurat ini bukan soal politik. Ada orang politik faham sebab politik. Tidak. Politik tiada penggunaan darurat. Tapi COVID ini perlukan darurat. Jadi saya harap rakyat faham. Bukan pasal soal takut tak dapat majoriti di parlimen. Katanya, pilihan raya umum ke-15 akan diadakan bila tiba masa sesuai. Kerana apa yang penting sekarang ialah kerajaan perlu menyelesaikan isu pandemik COVID-19 terlebih dahulu yang sehingga kini menjangkiti hampir 300,000 orang di seluruh negara dan menyebabkan lebih 1,000 kematian. Yang mustahak kita selesaikan COVID ini dulu. Apabila selesai, saya tak nak tunggu sehari pun. Bukan kita bimbang apa-apa pun. Jangkitan COVID-19 mula melanda negara pada 25 Januari 2020 dengan gelombang pertama melibatkan kes import, manakala gelombang kedua pada akhir Februari 2020. Kes jangkitan COVID-19 memasuki gelombang ketiga pada pertengahan September 2020 selepas pilihan raya negeri di Sabah. Berikutan kes gelombang ketiga yang sehingga kini melonjak daripada puluhan kepada ribuan kes sehari. Muhyiddin menasihatkan Agong mengisytiharkan darurat. Pada 12 Januari lalu, Sultan Abdullah memberi perkenan darurat dilaksanakan sehingga 1 Ogos. Agong turut berkenan dengan cadangan kerajaan menubuhkan sebuah jawatan kuasa bebas yang dianggotai ahli parlimen kerajaan dan pembangkang serta pakar kesihatan dan yang berkaitan untuk mengesyorkan kepada Sultan Abdullah sekiranya pelaksanaan darurat ini dapat ditamatkan lebih awal. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad memberi bayangan tidak ada pihak atau ketua parti lain daripada blok pembangkang mampu menggugat kedudukan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri walaupun Kerajaan Perikatan Nasional sering dikaitkan dengan majoriti kecil di parlimen. Mungkin tidak ada, katanya ringkas ketika diajukan soalan oleh moderator apakah Kerajaan Perikatan Nasional boleh digugat selepas parlimen dibenarkan kembali bersidang oleh Yang di-Pertuan Agong ketika tempoh darurat. Beliau berkata demikian ketika dialog anjuran Majlis Profesor Negara bertajuk Masa Depan Malaysia, Ke Mana Kita? Sehingga kini selepas setahun Perikatan Nasional mentadbir negara, isu jumlah sokongan ahli parlimen terhadap Muhyiddin tetap dipertikaikan. Sebelum ini, 2 ahli parlimen UMNO iaitu ahli parlimen Machang Ahmad Jazlan Yaakob dan ahli parlimen Padang Rengas Nazri Aziz menarik sokongan terhadap Perdana Menteri. Bagaimanapun, Muhyiddin dilihat kembali memiliki sokongan apabila 2 ahli parlimen PKR iaitu ahli parlimen Julau Larry Seng dan ahli parlimen Tebrau Stephen Chong Xiao Yun menandatangani dan menyerahkan akuan berkanun menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional. Presiden PKR Anwar Ibrahim pula berkata penyertaan Seng dan Chong itu memberi petunjuk Kerajaan Perikatan Nasional masih belum memiliki majoriti untuk mentadbir negara sehinggakan perlu membeli beberapa ahli parlimen. Sementara itu, Mahathir menegaskan tindakan Muhyiddin bersetuju melaksanakan darurat adalah salah, apatah lagi ketika memutuskan untuk menggantung parlimen. Dia kata hendak ada darurat sebab COVID-19 itu tidak benar. Undang-undang sedia ada sudah cukup untuk kita bertindak atas penyakit ini. Kita sudah buat macam-macam sebelum ini untuk halang wabak ini dari berjangkit. Undang-undang sudah cukup dan tidak perlu darurat. Perdana Menteri tidak dapat sokongan untuk kekal kedudukannya. Jadi, hendak kekal sebagai Perdana Menteri, perlu isytihar darurat. Maka dia kekal sebagai Perdana Menteri. Ini politik, bukan soal COVID-19. Diguna nama Yang di-Pertuan Agong atau mana-mana pihak yang diberi kuasa oleh Agong, katanya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.